Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di rumah? Alhamdulillah, kita masuk kepada episod yang kedua hari ini untuk siri video Wealth Protection special sepanjang bulan Ramadan daripada kami AIC Partners untuk tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Dalam episod yang lepas, kita dah pun menjawab persoalan apa dan juga mengapa Wealth Protection. So sekarang kita nak mulakan implementation. And to implement, we need a plan. A Wealth Protection Plan akan ada 3 komponen yang penting yang kita kena tahu. Dan hari ini kita akan fokus kepada komponen yang pertama. Apa komponen yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan? Komponen yang pertama ini ialah tunjang kepada the whole Wealth Protection Plan itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah lebih 5 tahun berkecimpung dalam financial services industry. Pergi macam-macam training, classes, certification process, berjumpa dengan pelbagai guru. Tetapi hanyalah pada hujung tahun lepas, Allah Ta'ala beri saya rezeki untuk saya belajar tentang komponen yang sangat penting ini. Daripada kawan saya sendiri, Dr. Adam Zubir, seorang licensed financial planner dan juga coach dalam financial services industry ini. So, apa komponen ini tuan-tuan? Komponen ini ialah mindset ataupun specifically a wealthy mindset. Ingat tak dalam episod yang lepas, kita ada sebut tentang musuh yang sangat berbahaya, iaitu kemiskinan. Dan untuk kita melawan kemiskinan ni, kita mesti dulu kaya dulu di sini sebelum kita kaya di sini. So bagaimana kita nak bina wealthy mindset ni tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak kongsikan 5 perkara yang kita boleh usahakan supaya kita boleh bina wealthy mindset ni dalam diri kita dan kemudian kita bantu keluarga kita untuk wujudkan wealthy mindset ini dalam diri mereka. Perkara yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar orang yang kaya di sini mereka sibuk berfikir tentang memberi. Tetapi orang yang miskin di sini, mereka hanya mahu ataupun sibuk berfikir tentang apa yang mereka akan dapat. Memberi ni tuan-tuan dan puan-puan bukanlah sekadar dengan duit, dengan harta. Tapi kita boleh memberi tenaga, masa, keprihatinan, nasihat. Banyak sangat ruang untuk kita memberi. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, lebih banyak kita memberi, lebih mudah untuk kita bersyukur. Dan kunci untuk rezeki kita ditambahkan oleh Allah ialah dengan bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambahkan nikmat dan rezeki untuk kamu. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, orang yang miskin tuan-tuan dan puan-puan, mereka nampak duit ni sebagai punca masalah. Tetapi orang yang kaya, mereka nampak duit ini sebagai potensi untuk menyelesaikan masalah. Duit ni satu instrumen yang neutral sifatnya. Kita ambil contoh analogi pisau. Kita semua ada pisau di rumah, betul tak? Pisau ni berbahaya tak? Berbahaya. Boleh mencederakan, boleh membunuh. Tetapi cuba bayangkan kalau kita tak ada langsung pisau di rumah kita ataupun pisau-pisau kita semua tumpul. Susah tak? Susah kan tuan-tuan dan puan-puan? Begitulah juga dengan duit. Duit ini boleh digunakan kepada jalan kebaikan, boleh juga digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Tetapi sangat malang kalau kita tak boleh nampak peluang-peluang yang baik yang kita boleh gunakan duit ini untuk kita membantu dan menambah nilai dalam kehidupan diri kita dan juga orang lain. Jangan salah faham dengan konsep zuhud. Zuhud ni tuan-tuan, kita hidup dalam dengan pendapatan RM5,000 bila kita tu sendiri ada RM20,000 setiap bulan pendapatan. Tetapi kalau orang yang memang ada RM5,000, hidup dia pun RM5,000, itu bukan zuhud. Dah memang banyak tu dia yang dia ada. Sebab tu untuk zuhud ni kena kaya dulu baru boleh jadi zuhud. Kita pergi kepada perkara yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang kaya, mereka lebih suka untuk sebut ataupun respon, saya nak tahu lebih lagi lah. Saya nak belajar lebih lagi. Berbanding dengan orang yang miskin sini, mereka akan senang saja cakap, aku dah tahu dah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang kaya, mereka ada shortlist buku yang mereka nak habiskan setiap tahun. Berbanding dengan orang yang miskin di sini, mereka ada shortlist movie dan TV series apa yang mereka nak habiskan setiap tahun ke, setiap bulan. So mereka lebih banyak fokus kepada hiburan berbanding dengan pendidikan ataupun pengetahuan. So ilmu ini tuan-tuan sangat penting sebab satu perkara yang kita kena sedar ya tuan-tuan dan puan-puan. The moment you decide to stop learning, you will stop growing. And once you stop growing, you will start dying. Saya ulang ni sekali lagi. The moment we choose to stop learning, we will stop growing. And once you stop growing, you will start dying. So itu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang keempat, orang kaya, mereka look for investment. Orang yang miskin di sini, mereka hanya nak buat savings. Apa beza investments dan savings? Investment kita buat supaya satu hari nanti duit ataupun aset yang kita laburkan dia akan boleh menyara hidup kita, menjadi passive income dan menyara hidup kita. Kita dah bukan lagi bekerja untuk duit, tetapi duit dah mula bekerja untuk kita.
Berbeza dengan savings ni tuan-tuan dan puan-puan. Savings ni kita akan tetap kekal dalam rat race. Kita bekerja setiap bulan supaya kita ada income, supaya kita boleh menyimpan, supaya kita boleh menabung, kita boleh buat saving itu. Investment akan menukar diri kita daripada hamba duit kepada master kepada duit. Itu yang bezanya investment dan saving. Orang yang kaya, mereka look for investment. Tapi orang yang miskin hanya sibuk fikir berapa banyak aku boleh save. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir, orang yang kaya, mereka take responsibility for their own mistake. Tetapi orang yang miskin di sini, mereka lebih suka menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Bila ada masalah, bila berlaku sesuatu ataupun mereka tersilap dalam satu perkara, orang yang kaya, mereka akan fikir apa yang mereka boleh buat untuk membetulkan keadaan. Tetapi kalau orang yang miskin ni tuan-tuan, miskin di sini, mereka akan salahkan siapa? Salahkan government, salahkan majikan, salahkan leader, salahkan orang lain ataupun keadaan. Sedangkan masalah ataupun kesilapan itu berlaku dalam diri mereka sendiri. Tetapi mereka hanya mengharapkan orang lain untuk berbuat sesuatu dan mengubah keadaan. Sebab itulah dengan mindset yang miskin, kita tidak akan ke mana-mana. So, kenapa wealthy mindset ini boleh melindungi diri kita ataupun keluarga kita daripada kemiskinan? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kalau saya beri tuan-tuan dan puan-puan RM1 juta hari ini pun, dengan mindset orang yang miskin ni tuan-tuan dan puan-puan, duit itu akan habis sekelip mata, tak sedar habis. Sebab tuan-tuan akan kena scam, tuan-tuan akan berbelanja tanpa hala tuju, tanpa makna, tak tahu kenapa belanja tu. Dan yang paling best sekali, kemungkinan dengan mindset yang miskin ni, tuan-tuan dan puan-puan akan berjudi secara halal. Apa maksud saya berjudi secara halal ni? Tuan-tuan dan puan-puan melabur dalam contohnya stocks ataupun bisnes. Tapi macam saya sebut tadi, orang yang miskin di sini, mereka tak suka untuk belajar benda yang baru. So mereka serah je duit pada orang. Dan akhirnya apa yang jadi? Mereka melabur tapi tak faham dengan pelaburan yang mereka buat, duit tu boleh hangus. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, wealthy mindset ni sangat penting untuk menahan, untuk menjadi pelindung bagi diri kita, keluarga kita dan harta kita daripada ranap dimakan kemiskinan. So untuk hari ini saya ada special hadiah nak beri kepada semua yang menonton video hari ini. Saya ada beberapa tiket free untuk belajar tentang mindset daripada seorang yang sangat-sangat reputable, highly reputable, world class trainer ataupun coach, T. Harv Eker. Saya ada tiket untuk webinar 3 hari daripada 5 ke 7 Mei. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul berminat, tolong PM kepada saya dalam ruangan komen, PM nama dan alamat email, dan nyatakan, nanti kita akan communicate untuk beri tuan-tuan dan puan-puan hadiah yang istimewa ni. So, T. Harv Eker, tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar cara yang lebih hebat lagi untuk bagaimana membina satu mindset yang kuat, mantap untuk kita grow dan menjadi orang yang lebih baik, insya-Allah. So, insya-Allah teruskan. Terima kasih sangat kerana membantu, menyokong kami. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Mohon like dan share video kami dengan ramai orang, dan kami mengharapkan hanya Allah memberi kita ganjaran yang baik atas semua kebaikan yang kita buat, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi pada Selasa hadapan, waktu yang sama, jam 12.30 hari dalam siri video Wealth Protection. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.